Halo, selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa degil? Saya Rotan. So, hari ini video santai sahaja. Saya nak sembang berkenaan dengan satu stigma di mana yalah, kalau kita, let's say kalau kita pergi kenduri ke ataupun kita pergi kepada majlis kesyukuran di mana kita invite kita punya family datang dan berkumpul satu tempat, dan let's say lah kalau kita dah lama tak jumpa kan, macam saya dah lama tak jumpa saya punya sepupu makcik-makcik dah lama, and then kemudian mereka pun bertanya dengan saya lah, memandangkan saya pun dalam baru masuk kerja dalam 5 tahun lebih macam tu. Pada dia baru masuk lah sebab diorang dah berpuluh-puluh tahun masuk kerja kan. So ada satu stigma yang mengatakan kalau boleh ataupun elakkan untuk bertanya, orang kata apa, awak kerja mana kan, benda-benda yang this so called sensitive soalan lah, as they say kan. Sebab baru-baru ni kecoh jugalah dekat Facebook berkenaan dengan satu Twitter ni, ada satu tweet ni, tapi saya tak nak namakan dia sebab saya rasa apa yang beliau utarakan tu tak penting. Beliau tu tak penting, yang message yang beliau nak sampaikan itu yang penting lah. So saya bacakan apa yang beliau tweet lah. Bila pergi majlis, kenal orang baru, jangan sesekali buka topik tanya dia kerja apa kan, kerja di mana. Tak semua orang selesa untuk berkongsi. Kalau ada kuih atas meja, sembang je pasal kuih. Sembanglah apa nak sembang, yang penting jangan tanya hal peribadi. So benda ni memang meletup lah kat Facebook. Macam biasalah, benda di Twitter memang akan meletup kalau dibawa ke Facebook. Macam saya cakap, mindset setiap media sosial memang berbeza. Kalau berada ni utarakan dekat Twitter biasanya okey sahaja. Dia jadi isu apabila perkara Twitter dibawa ke Facebook, perkara yang tidak serius dia akan jadi serius. Itu yang saya nak point out lah untuk point yang pertama. Pada saya benda tu biasalah kan, orang-orang duk utarakan benda yang sama lah. Saya pun ada nak utarakan benda sama kan, dan saya pernah bersefahaman yang lebih kurang macam ni sebenarnya. Sebab pada saya, of course, there's where ada satu masa tu saya memang anggap soalan-soalan macam tu quite sensitive in a way. Dan kenapa dia sensitive in the first place? Ini Cikgu Luan yang lama lah, bukan Cikgu Luan yang baru. Saya berfahaman dulu, yelah, kita baru masuk kerja. Let's say lah, kalau kita masuk baru kerja, mungkin kita hanya dapat kerja upahan contoh kan. Macam dulu saya bantu buat bengkel video, which is biasa-biasa je lah kan. So bila saya kata pendapatan sebulan, saya dapat, orang kata apa, per projek mungkin sebulan tu 300-400. So bila pergi ke kenduri, misalnya kata pergi ke kenduri, lepas tu pakcik tanya kan, kerja kat mana tu semua kan. So dia jadi sensitif bila kita jawab saya kerja buat video kan. Buat video dah lah orang tak faham buat video tu apa. Kalau orang faham pun, orang faham buat video ni satu kerjaya yang tidaklah, orang kata apa, prestige ataupun terlalu mulia ataupun terlalu berduit lah, senang cakap. So that kita ada khawatir dekat mana? Khawatir respon pakcik tu pula. Kerja video pula. Kerja video. Kenapa tak masuk kerajaan? Respon-respon yang macam tu lah yang golongan-golongan yang macam saya ketika mula-mula saya masuk kerja tak nak dengar. Sebab saya rasa macam some form of kecil hati jugalah. Kecil hati tu pun bukan sebab apa. Sebab saya tak tahu dunia kerja ini macam mana sebenarnya. It's not about the amount of money pada Cikgu Luan lah. It's all about saya tak faham mindset kerja ketika itu. Now, bila saya dah bekerja kan, saya dah lompat tempat kerja, mula-mula daripada Has Filmmaking Academy kepada MTAS Production, kepada ML Studios, now dengan Dr. Ham Zubir. Dah pernah pergi seminar bisnes macam daripada Beyond Success, which is antara tok guru saya lah, mentor dalam bisnes, which is Tuan Abdul Basit nama dia. So bila saya dapat mindset kerja ni, barulah saya rasa macam sebenarnya soalan tu tak sensitif pun in a way. Sebab pada saya, kalaulah ketika itu saya jawab, kerja saya buat video, mengajar orang buat video, dan kalau ada projek saya boleh dapat 400-300. Ketika itu memang kewangan sangat tight, dan saya rasa saya tak perlu offended pun. Sebab pada saya memang starting kerja memang macam itulah kebiasaannya untuk orang-orang macam saya yang hanyalah lepasan SPM in a way. Dan tanpa saya bekerja dengan Has Filmmaking Academy dengan berpendapatan sekian, saya rasa macam saya takkan jadi Cikgu Luan yang sekarang lah. Sebab pada saya, every step is a good step lah, walau macam mana pun. Dan bila dia jadi sensitif macam ni kan, dalam tweet tersebut lah kan, sebenarnya brother ni tak silap saya, dia dah, orang kata apa, buat banyak multiple thread tu semua untuk menerangkan. But in a way, idea itu pada saya common untuk semua orang. Saya pun pernah berfikir macam itu, orang lain pun pernah berfikir macam itu. Pada saya, orang kata apa, kerja ni, bila kalau orang nak tanya, ini pun adalah
korang kena tahu juga kenapa makcik dan pakcik biasanya tanya, awak duduk kat mana kan? Soalan-soalan tipikal lah. Awak duduk kat mana? Awak kerja dekat mana? Anak dah berapa kan? Memanglah this is quite annoying. But yet again, saya rasa niat dia mulia sangat sebenarnya. Kenapa mulia? Sebab pada saya itu adalah salah satu cara pembuka conversation yang sangat umum dan mudah diterima orang lah, senang cakap. Takkanlah orang kata apa, bila kita nak duduk bersama dan kita pun dah lama tak jumpa dia ataupun totally stranger, dan kita duduk dan terus tanya, bang, pelaburan PASB dah boleh buat berapa? Ramai yang tak buat ASB, tiba-tiba kita nak tanya ASB boleh dapat berapa, ataupun dia ni buat let's say lah, dia ni CEO company yang besar-besar lah, bukan CEO yang syarikat kecil-kecil ni, CEO yang besar. Kemudian dia tanya pula, awak apa share dah dapat dah, ujung tahun awak share apa, ujung tahun punya AGM dah dapat ke? Apa benda pula tu cikgu luaran? Faham tak? Maksudnya kita dengan stranger biasanya kita akan tanya soalan-soalan yang common. Awak duduk dekat mana? Mudah je kita jawab. Okey, saya duduk dekat Kajang bersama dengan mak saya, bersama dengan abang saya dan semua kan. It doesn't matter how offensive it is. Yang jadi masalah pada diri kita sendiri adalah dengan cara kita jawab je lah, senang cakap. Sebab saya faham, let's say lah makcik kita ataupun pakcik kita yang tanya kita tu, let's say lah dia ni macam mana nak cakap, dia tanya at the same time dia pentingkan juga status ni. Contoh macam instead of kerja biasa kan, kerja swasta, dia lagi suka dengan geng-geng yang kerja kerajaan, let's say lah kan. But yet again, kepada kita yang menjawab kepada soalan dia itu, for me, kena tengok jugalah dia ni penerimaan dia macam mana. Kalau lah penerimaan dia macam itu, dia sangat pentingkan status kan. Kita dapat, daripada conversation pun kita dah tahu dah, dia ni memang pentingkan orang kata apa, status tinggi-tinggi kan. Dia akan melebihkan orang-orang yang kerja government contohnya kan, dalam kenduri, majlis kenduri tu lah kan. So, kita akan jawab secara umum je lah. Contoh, awak kerja kat mana? Saya kerja buat video je. Lepas tu, nanti dia akan cakap lah, buat kerja buat video. Okay. Awak kerja buat apa? Dia tanya orang sebelah pula kan. Saya kerja ni HO, apa doktor ke apa kan. Kerja doktor. Ni apa, dekat mana doktor? Anak saya pun doktor juga. Blablabla. Okay. So, kita yang orang yang first yang dia tanya tadi, so kita ignore je lah in a way. So, ignore je lah. So macam tak, saya rasa macam tak perlu ada satu rasa being offended ke apa-apa ke. Sebab saya patah balik kepada niat asal dia, which is dia nak buka bicara ke dalam satu conversation itu sahaja. It doesn't matter apa soalan yang dia tanya tu agak menjengkelkan ataupun agak awkward untuk anda jawab ke apa-apa ke. Ataupun let's say lah, ini penutup bicara untuk video ni. Dia tanya soalan yang sensitif kan. Macam saya dah berkahwin sejak 2017. So tahun ni adalah tahun ke-5 lah perkahwinan saya bersama isteri saya. Dan saya memang family dah sepakat, saya dan isteri saya dah sepakat untuk kata kita memang merancang, kita memang tak nak anak for the time being. In which benda tu agak tabu lah kan. Biasanya mak ayah kata, apa pasangan muda ni tak nak buat anak, apa semua, kena nak buat anak, bla bla kan. So bila makcik tu tanya saya, contohlah ada seorang makcik ni tanya saya, kau dah kahwin belum? Okey, saya dah kahwin, dah 5 tahun berkahwin. Anak dah berapa? Saya ada pilihan untuk jawab kepada makcik tu dua benda. Yang pertama, saya boleh jawab jujur. Makcik, saya merancang makcik. Bila saya jawab merancang dan makcik tu sendiri tu saya tahu memang dia macam dia ni old school lah, senang cakap. Nanti saya tahu dia akan respon macam, merancang? Awak tahu tak merancang ni tak elok? Awak tahu tak ni kan? Okey, kalau macam tu, saya rasa lebih elok untuk saya jawab kaedah yang kedua, which is saya cakap macam ni je, mudah je. Saya nak matikan conversation sebab saya pun macam mana cakap saya tak nak perbincangan tu terlalu melirik sangat. Apa yang saya cakap adalah, itulah makcik, doakanlah saya dapat anak makcik. Itu je lah. Sebab apa saya kata solution yang kedua ni lagi efektif, sebab bila saya kata doakanlah makcik tu memang Islamic in a way. So dia lagi ngam tau. So dia sendiri akan matikan conversation dengan, okay, nanti makcik doakan, okay, alright. Lepas tu nanti dia pergi tanya orang sebelah pula. Okay. So cakap, so bila korang dapat soalan-soalan macam ni, sentiasalah orang kata apa, berfikir balik lah kenapa manusia buat benda yang dia buat. Sentiasa orang kata apa, tahu dulu niat dia yang sebenar. Dan yang kedua, korang kena sendiri tahu cara nak balas. Dan cara nak balas ni ada banyak cara. So, depend pada you guys lah korang nak balas macam mana. So, itu sahaja lah kot pendapat saya untuk video kali ni.